Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin, muslimat, teman-teman kuliah Khazanah Islam Masjid Wak Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat bertemu pada kuliah Khazanah Islam episod yang ke-23. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman kuliah Khazanah Islam, sebagaimana kita mengetahui di dalam salat, antara pergerakan salat adalah rukuk dan sujud. Tanpa kita sedari, Allah lebih mengetahui tentang rahsia sujud. Rupa-rupanya kajian telah dilakukan tentang rahsia dan hikmah sujud. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ra'd ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. Yang bermaksud hanya kepada Allah sahaja sujud patuh segala apa yang ada di langit dan yang di bumi, baik dengan kerelaan ataupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayangan yang di waktu pagi dan petang. Teman-teman Khazanah Islam, kita mengetahui bahawa di sana ada 5 anggota badan yang bersentuh pada bumi ketika kita melakukan sujud. Kalau tidak, sujud kita tidak sah. Di antaranya adalah dahi kita mencecah bumi, hidung, kedua tapak tangan, lutut, dan begitu juga kedua ujung kaki ataupun jari jemari kita. Di antara konsep sujud, ketahuilah bahawa sujud mempunyai konsep merendahkan diri apabila kita meletakkan dahi kita mencecah bumi. Begitu juga tunduk pasrah kepada Allah Rabbul Alamin. Yang ketiga, memohon segala macam hajat kepada Allah. Sekaligus ia mengikiskan sifat tercela seperti riya, wa'iyazbillah, sombong, samsing, takabur, mendongak langit dan lain-lain. Ketahuilah, pada satu ketika Nabi SAW di dalam khutbahnya, Nabi bersabda yang maksudnya, punggung-punggung kamu sudah berat menanggungi dosa-dosa kalian. Ringankanlah beban kamu itu dengan memperbanyakkan sujud. Hendaklah kamu bersujud kepada Allah kerana sesungguhnya tidaklah kalian bersujud melainkan dengannya Allah mengangkat satu darajat dan menghapuskan satu dosa kesalahan dari kamu. Hadis riwayat Muslim. Begitu juga kesan psikologi. Dari sudut psikologi pula, sujud membuat kita merasa rendah diri, pasrah di hadapan Yang Maha Pencipta, sekaligus mengikis sifat sombong, riak, takabur, samsing dan sebagainya. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya salat itu, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Dari sudut pandangan tasawuf pula, sujud adalah waktu di mana seorang hamba itu paling hampir dekat dengan Sang Pencipta. Pergerakan sujud itu secara lahirnya telah menunjukkan rasa menghinakan diri, tunduk seorang hamba ketika dia berada di hadapan Rabbnya dalam keadaan menyerah diri, pasrah, berikrar dan mengaku bahawa hanya Allah lah, Engkaulah Tuhan yang layak disembah, ditakuti, dipatuhi dan dicintai, dan hanya kepadamu sahaja ya Allah
tempat kami berserah dan memohon pertolongan. Begitulah kita lihat rahsia dan hikmah. Sebagaimana rahsia dan hikmah sujud, sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW bernama Huzaifah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah keadaan seorang hamba yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dia melihat hambanya itu dalam keadaan pasrah bersujud kepada Rabb-Nya dengan meletakkan muka dahinya ke tanah sebagai tamsilan tunduk pasrah dan rasa hina seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Mereka menyungkur sujud dan bertasbih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ialah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombong diri. Surah Sajadah ayat 15. Seterusnya, tanpa kita sedari, wallahu a'lam, Allah lebih mengetahui tentang hikmah dan rahsia sujud. Sujud bererti seorang itu telah meletakkan wajahnya, dahinya ke tempat yang paling rendah di atas asfar ataupun tanah. Itu bermakna dia telah meletakkan seluruh dirinya di atas tanah, mengingatkan dirinya terhadap punca asal kejadiannya, kejadian manusia dari tanah, dan mengembalikannya kepada tanah. Tidak kira apa jawatan kedudukan seorang manusia, sama ada dia seorang raja, seorang pemerintah dan sebagainya, oleh kerana rasa hina, pasrah, rendah, dia sanggup meletakkan dahinya, wajahnya ke atas tanah kerana tanda-tanda penyerahan yang menyeluruh. Begitu juga apabila dia telah sanggup menghantarkan, meletakkan dahinya dan juga dirinya ke tempat yang hina, sama ada dia seorang raja ataupun pembesar atau pemerintah, maka tidak mungkin dia akan bersikap sombong, takabur, samsing terhadap Allah yang menciptakan dirinya dari tanah itu. Maka setiap kali sujud, sewajarnya seorang itu senantiasa mengingati akan mati dan insaf pada bila-bila masa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga satu kajian yang telah dilakukan Dr. Fidelma O'Leary, seorang pakar neuroscience dari St. Edward's University. Dr. Fidelma O'Leary mengatakan apabila seorang Muslim, akhirnya dia menjadi seorang Muslim pasrah setelah membuat kajian ini, kerana dia mendapati bahawa fakta tentang manfaat sujud dari sudut kesihatan. Inilah perbincangan kita pada Ahad pagi ini. Dalam kajian yang ditemukan oleh beliau bahawa ada beberapa urat saraf di dalam otak kita yang tidak dimasuki darah, dan urat hanyalah dimasuki dan diagihkan darah ketika manusia itu bersujud. Maknanya dia dapat penetrate, menyerap darahnya sampai ke daerah urat sarafnya ketika dia bersujud. Maka kajian saintifik ini mengatakan tetapi urat saraf itu hanya memerlukan darah untuk beberapa saat tertentu sahaja, iaitu pada waktu-waktu solat yang telah ditetapkan seperti solat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak. Inilah waktu-waktu di mana apabila seorang mengerjakan solat, ia sesuai dengan putaran matahari yang boleh menyegarkan dia punya kelenjar pineal ataupun pineal gland. Maka dari itu, kita lihat siapa sahaja yang tidak melakukan solat, maka urat ini tidak menerima darah secukupnya sehingga menghantarkan ke otaknya
maka sekiranya dia tidak mendirikan solat, otaknya tidak berfungsi secara normal. Salah satu indikasi adalah timbulnya macam-macam gejala sosial di kalangan masyarakat yang tidak iltizam, yang tidak solat, yang tidak rukuk, yang tidak sujud meletakkan dahinya ke atas bumi. Di akhir zaman ini banyak manusia yang engkar dan takabur dan sombong di atas permukaan bumi. Kerana meletakkan otak ataupun kerana letaknya otak di atas jantung, jantung di bawah, otak di atas, maka kata Profesor Hambin ini, jantung hanya mampu menyalurkan 20% darah ke otak manusia. Maka itu perlu dibantu untuk melancarkan peredaran darah dengan melakukan sujud lebih lama agar dapat menambahkan kekuatan aliran darah ke otak yang cukup. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW supaya agar kita sujud berlama-lama pada rakaat yang terakhir, supaya peredaran darah akan menyerap ke seluruh saluran otak kita. Maka di antara rahsia manfaat sujud, teman-teman kuliah Khazanah Islam, yang pertama, mencegah pening bagi mereka yang mungkin ada sering sakit pening-pening ataupun terhindar migrain, orang yang ada sakit pening hanya sebelah otak sahaja. Yang ketiga, menyegarkan otak kerana peradilan darah cukup. Yang keempat, menajamkan akalnya dan fikiran yang lebih sensitif. Yang kelima, menguatkan daya ingatan. Yang keenam, melonggarkan sistem pernafasan apabila kita melakukan sujud yang agak lama. Seterusnya, teman-teman Khazanah Islam, yang keenam, ketika kita sujud agak lama, kajian telah membuktikan ia dapat memperbaiki kandungan rahim seorang wanita itu akan terturun. Yang ketujuh, menjaga dan menguatkan kedudukan bayi dalam kandungan. Jadi apabila dia hamil, seorang wanita tu hamil, dia tetap mengerjakan solat, dia tetap rukuk dan sujud, jadi ia dapat menguatkan kedudukan rahim, kedudukan bayi dalam kandungan. Yang kelima, menghindarkan kandungan daripada cesarean, sungsang dan lain-lain. Jadi mereka yang menghadapi ketika sedang hamil, bayinya sungsang, maka hendaklah dia lakukan banyak rukuk dan sujud. Dan yang amat menakjubkan jika kita memperhatikan bentuk saraf yang ada pada otak kita itu, kita akan dapati seolah-olah seperti seorang yang sedang sujud. Cubalah kita lihat gambar cerebrum ataupun brainstem dan cerebellum. Otak kita ini betul-betul seolah-olah seorang yang sedang rukuk, seorang yang sedang sujud. Sebagaimana kita lihat hamba Allah ini yang sedang sujud. Begitulah kedudukan otak kita. Dan dikatakan lagi, blood is supplied to the brain, face, skull via two major sets of vessels, the right and the left common carotid arteries and the right and the left vertebral arteries. Dia katakan darah itu dapat disupply ke otak dan muka, dan begitu juga kulit kepala melalui dua set yang besar daripada saluran darah atau dipanggil blood vessel, sama ada yang kanan ataupun yang kiri daripada common carotid artery, saluran darah, and the right and the left vertebral ataupun dikatakan saluran yang kanan dan kiri, saluran vertebral artery, saluran kita. The common carotid arteries have two division. Maknanya pada dasarnya arteries carotid ini pada umumnya mempunyai dua bidang ataupun bahagian.
Pertama, the external carotid arteries, maknanya saluran arteries yang luar dapat supply darah ke muka dan begitu juga kulit kepala kita. Adapun internal carotid arteries, maknanya saluran carotid dalaman, dia supply darah kepada seluruh anggota dalaman di otak kita yang dipanggil cerebrum. Seterusnya, menurut satu kajian saintifik, hikmah sujud antara hikmahnya adalah melegakan sistem pernafasan. Bagi mereka yang kadang-kala dia ada masalah pernafasan. Jadi kalau dia dapat sujud lama sedikit, seolah-olah dia melakukan satu latihan pernafasan ketika sujud. Dan membetulkan kedudukan buah pinggangnya yang terkeluar sedikit dari tempat asalnya kadang-kala apabila tanpa kita sedari. Begitu juga dikatakan menurut kajian ini, membetulkan sujud, membetulkan pundi peranakan yang jatuh. Kadang-kala orang, kenapa dia tidak dapat hamil ataupun mendapatkan anak, ialah kerana pundi peranakannya telah jatuh. Melegakan sakit hernia, mengurangkan sakit senggugut ketika haid dan melegakan paru-paru daripada ketegangan. Yang keempat dan kelima, mengurangkan kesakitan bagi pesakit appendix ataupun limpa. Seterusnya, teman-teman khazanah Islam, ketika kita melakukan sujud adalah paling baik untuk kita berehat dan mengimbangi lingkungan bahagian belakang tubuh ataupun dikatakan tulang belakang dan meringankan bahagian pelvis. Seterusnya, menurut beberapa kajian, bahawa dari segi perubatan kesan sujud yang lama akan menambahkan kekuatan aliran darah ke otak dan boleh mengelakkan pening kepala, ataupun mungkin ada orang yang mengalami migraine, menyegarkan otak serta menajamkan akal fikiran sekaligus menguatkan mentaliti seseorang. Seterusnya, menurut kajian ini, terdapat beberapa urat saraf di dalam otak manusia yang tidak dimasuki darah, yakni peraliran darah tidak cukup. Sedangkan setiap inci otak manusia itu memerlukan darah yang cukup untuk berfungsi secara normal dan sempurna. Maka itu, perbanyakkanlah sujud. Hadis juga menerangkan di antara beberapa kalimat, walaupun ini adalah lemah sumbernya, dikatakan 7 kalimat Rasulullah SAW menggalakkan kepada kita, yakni terpandang mulia di sisi Allah dan para malaikat apabila kita senantiasa setiap amalan kita lakukan dengan bismillah, alhamdulillah, astaghfirullah, wala haula wala quwwata illa billah. Dan begitu juga ketika di tengah-tengah malam, 1/2 malam, 3/4 malam, apabila seseorang itu rukuk dan sujud dan dia sedang berdoa pada malam-malam terakhir, bagaikan anak panah yang meleset hebat dan tepat pada sasarannya. Dan dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang Muslim itu memanjatkan doa, lebih-lebih lagi dalam keadaan sujud kepada Rabb-nya, berkaitan dengan dunia dan akhirat, bertepatan dengan waktu tersebut, maka apa yang ia minta, berdoa, munajat, hal itu berlaku setiap malam. Hadis riwayat Muslim. Lebih-lebih lagi ketika seorang itu sedang sujud dan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keadaan tanpa kita sedari, seperti pada pengetahuan umum, kebanyakan otot sendi manusia akan bergerak ketika seorang itu sedang solat. Oleh itu umat Islam
beruntung kerana dapat menjadikan salat sebagai satu senaman harian yang ringan. Apabila tubuh manusia, seorang Muslim merasa bertenaga, dia akan meningkatkan kecerdasan otak dan menghasilkan pemikiran yang positif. Justru itu, ketahuilah teman-teman khazanah Islam, salat mampu memberikan ketenangan minda dan meningkatkan kesihatan mental Muslim. Selain dari itu, mampu menghilangkan keletihan dan menjadikan seseorang itu lebih bertenaga untuk melakukan ibadah-ibadah sunat dan jiwanya sentiasa tenang. Begitu juga ketika kita sedang diuji dengan penularan COVID-19, ramai di kalangan kita yang mengalami stres, mengalami tekanan jiwa. Ada yang hampir putus asa kerana banyak perkara-perkara yang terjejas. Di antaranya ada yang sudah hampir 1 tahun terputus hubungan dengan anak dan isterinya. Anak-anak isterinya berada di Singapura sedangkan ayahnya berada di negara lain seperti Indonesia ataupun Malaysia ataupun daerah-daerah lain. Maka mereka yang bekerja di Singapura ini ramai mengalami stres, tekanan jiwa dan sebagainya. Maka tidak ada jalan pintas melainkan dengan kita bermunajat kepada Allah, memohon pertolongan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 151 dan 152, wasta'inu bis-sabri was-salah innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Maka mintalah pertolongan dengan Allah, sabar dan melalui salat, maka insya-Allah Allah akan kabulkan doa kita apabila kita bermunajat di tengah-tengah malam dalam keadaan sujud dan menangis di hadapan Allah. Mudah-mudahan kita dapat melakukan secara iltizam solat 5 waktu pada waktunya dan menjadikan solat sebagai wasilah untuk bermunajat kepada Allah dan perhubungan antara langit dengan bumi. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala macam hajat kita dan mengangkat bala yang sedang kita diuji dengan fitnah coronavirus 19. Semoga Allah SWT memelihara kita dan cepat kembali. Sebagaimana apa yang kita alami selama 1 tahun ini, seolah-olah kita sedang berjalan di sebuah terowong yang gelap gulita. Seolah-olah tidak ada penghujungnya. Tapi ketahuilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya setiap kesukaran akan diakhiri dengan kemudahan. Setiap kesukaran akan berakhiri dengan kesenangan apabila perlahan-perlahan kita nampak di hadapan kita ketika melalui terowong yang gelap itu tiba-tiba ada cahaya semakin dekat dan cahaya itu semakin terang. Itulah rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada kita. Wallahu a'lam bisawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Allahumma afina fi abdanina. Allahumma afina fi asma'ina. Allahumma afina fi absarina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Maka berilah kami kesihatan pada tubuh badan kami, pada pendengaran kami, dan pada penglihatan kami, dan bersihkanlah hati-hati kami. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.